Oh, lutut. Nampak tak? Okey. Ni saya perlu buang terus ke macam mana? Tapi okey je duduk bawah. Okey je. Okey, Ustazah. Maksudnya masa saya bercakap nanti puan boleh pakai. Macam tu. Gili-gili. Okey, tak apa. Okey, so kita dah ada. Kita proceed dengan 4 soalan dulu. So kita tengok macam mana. Lepas tu kita boleh tambah lagi soalan. Tapi kita tak ada Q&A. Boleh. Okey, Ustazah. InsyaAllah. Boleh kot. Baik, Assalamualaikum. Ketua Pegawai Eksekutif TFC Sdn Bhd, Encik Abdul Rasib bin Jusof. Ketua Pegawai Operasi TFC Sdn Bhd, Encik Muhammad Sabri bin Abbas. Ketua Pegawai Eksekutif TDC Holdings, juga selaku penaja Platinum TFC Sdn Bhd, Encik Hafiz Hiu, dan juga isteri. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ukhuwah, salam kasih sayang, salam kebahagiaan, dan selawat serta salam kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama ahlul baitnya, juga kepada guru-guru kami, orang tua kami, saudara kami, pemimpin-pemimpin kami, muslimin dan muslimat yang terdahulu juga yang akan datang. Alhamdulillah, syukur kita panjatkan kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izin serta limpah kurnianya dapat kita bertemu hari ini walaupun dalam keadaan cuaca yang tidak begitu mengizinkan kita. Tapi Alhamdulillah kita dapat bersama-sama berkumpul di stadium tertutup Gong Badak di dalam auditorium 1 pada malam ini dalam satu majlis ilmu yang mana kita semua tahu menurut hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud, At-Tirmizi, Ibnu Majah dan Ibnu Hibban, barang siapa yang berada dalam majlis ilmu maka para malaikat akan merendahkan dan menaungi sayapnya sebagai keredaan kepada penuntut ilmu. Mudah-mudahan hadirin yang dirahmati Allah sekalian, bagi pihak majlis, pertama-tamanya saya mengalu-alukan kedatangan penceramah kita pada malam ini. Kita datangkan khas seorang yang sangat lembut lantunan suaranya, yang diselangi dengan jenaka, namun sebenarnya sangat tegas dalam menyampaikan mesej dakwah. Mesej agama yang saya rasa tidak asing lagi dan tidak perlu saya perkenalkan latar belakang ataupun peribadinya, kerana rasanya semua orang dah kenal. Kalau tengok masuk tadi, pada gaya masuk tadi, Masya Allah, auranya orang kata sampai ke saya. Segan saya rasa kerdianya saya. Malam ini secara orang kata tersengaja juga ni sebenarnya menggantikan Profesor Dr. Mutia yang tidak dapat bersama-sama pada malam ini sebagai moderator yang sepatutnya. Baik, Alhamdulillah, saya juga nak sampaikan salam daripada Dr. Mutia kepada hadirin sekalian. Dan saya tak nak cakap banyak lah. Saya nak perkenalkan juga walaupun orang dah kenal. Dan ini juga disiarkan secara langsung di Instagram dan juga Facebook Ustazah Asma. Ya, itu Ustazah Asma Harun. Terima kasih banyak-banyak Ustazah, Alhamdulillah, kerana sudi untuk bersama-sama pada majlis kita hari ini, iaitu dalam satu sesi ataupun majlis program bicara santai bersempena dengan Terengganu Football Club Black and White Day 2022, Ustazah. Dan sebenarnya pernahkah kita dengar ungkapan di mana hari ini seharusnya lebih baik dari semalam dan hari esok seharusnya lebih baik dari hari ini. Dan saya rasa itu semua ungkapan yang memang kita tahu, dan kita sebagai hambanya sentiasa berusaha untuk menjadi yang lebih baik dari hari ke hari, insyaAllah. Dan setiap manusia sebenarnya memang mendambakan yang terbaik untuk diri sendiri, baik untuk ibu bapa, keluarga dan rakan-rakan, juga orang sekeliling kita. Dan sebagai seorang pelajar sudah tentu ingin menjadi seorang pelajar yang terbaik. Dan sebagai seorang isteri sudah tentu nak menjadi seorang isteri yang terbaik. Dan sebagai seorang pemain bola sudah tentu nak jadi seorang pemain bola yang terbaik, insya-Allah. Dan apa sahaja yang kita buat dalam kehidupan kita, kita hanya mengharapkan satu sahaja, iaitu keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan hakikatnya
Sudah pasti kita mempunyai kelemahan sebagai manusia dan juga kekurangan yang kadang-kadang ada membataskan kita untuk menjadi yang terbaik. Wallahualam. Dan walau bagaimanapun, adakah kita sedar bahawa sebenarnya kita mempunyai ruang dan juga peluang untuk memperbaiki setiap kelemahan yang ada pada diri kita. Dan baik Ustazah, tanpa mengelengahkan masa, saya nak teruskan dengan soalan yang kita telah kumpulkan, dan antara soalan pertama Ustazah. Tapi mungkin juga sebelum itu Ustazah nak memberi kata-kata ataupun sebarang ucapan dahulu kepada hadirin dan juga kepada penonton-penonton di Facebook ataupun di Instagram Ustazah sendiri. Silakan Ustazah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Maha suci Allah, segala puji bagi Allah. Tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah, dan Allah yang maha besar. Dan asbab kurniaan Allah subhanahu wa ta'ala yang telah diberikan kepada kita, khususnya yang hadir sama ada di alam maya dan di alam fizikal, subhanallah. Asbab Allah memilih kita, maka samalah kita mengucapkan rasa syukur. Sama-sama ya kita lafazkan Alhamdulillah. Alhamdulillah ya Allah, Alhamdulillah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdalillah. Salatan wa salaman ala rasulillah. Sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi awliyaillah. Subhanallah, muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Terlebih dahulu saya ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada Adinda, Puan Moderator, walaupun bidang terjun ataupun sengaja terjun kan. Tapi daripada gaya beliau membawakan majlis kita daripada awal tadi, kita boleh lihat beliau dah biasa ni DJ ke apa? Bukan DJ. Bukan DJ. Lepas tu tapi biasa mempengacarakan majlis. Biasa juga alhamdulillah. Subhanallah. Jadi Puan daripada FC. Saya daripada Jabatan Pelancongan. Oh, Jabatan Pelancongan. Tapi bos sekarang ni merupakan bekas bos saya dahulu. Oh, okey. Datang ni sebab dia lah ni. Dia lah hubungi ni. Maksudnya bos sekarang tu maksudnya bos apa? Sekarang ni CEO TFC. Oh, CEO TFC. Sebelum ni Cik Rosid merupakan pengarah Jabatan Pelancongan. Jadi CEO TFC, Terengganu Football Club. Betul. Bekas bos. Ya, bekas pengarah. Masya Allah, bekas pengarah. Sekarang beliau CEO Terengganu Football Club. Ya, betul. Jadi depan kita ni semua pemain bola kan? Tak apalah. Ustaz tak semestinya Terengganu TFC kan? Dia jadi RFC, Rumah Football Club. Pemain bola. Pernah main bola tak? Tengok ni. Masya Allah. Subhanallah, muslimin muslimat dimati Allah sekalian. Alhamdulillah, terima kasih kepada Adinda Puan Nurul Madiana binti Abdul Alim. Memang orang Ganu lah. Orang mana? Orang mana? Orang mana? Jiran je lah. Kau orang Batu Nah. Tahu tak orang Batu Nah? Tahu dekat Ustazah. Dekat saya. Batu Nah tahu tak? Tahu. Tahu. Jadi pergi makan tak? Beli bungkus. Beli bungkus. Sedap tak? Sedap alhamdulillah. Laksa Penang saja. Laksa Penang ada. Masya-Allah sedap. Masya-Allah. Semua tukar dah ni siapa moderator ni. Tapi soalan tu soalan senang. Masya-Allah. Alhamdulillah, terima kasih Adinda Puan Nurul Madiana binti Abdul Alim. Berasal ia daripada Terengganu. Nikodah. Ada seorang anak. Sepasang dah. Alhamdulillah. Suami seorang lah. Suami alhamdulillah. Sebab orang lelaki kena tanyakan nanti berapa orang dah. Okey, subhanallah. Lepas tu kemudian seterusnya terima kasih kepada yang kita alu-alukan. Okey. Sebenarnya kita ada tetamu istimewa ni malam ni datang daripada nak sebut you malu sebut. Masya-Allah. Beliau ni datang bertolak daripada KL, Selangor. Okey. KL Selangor. KL ke Selangor? Selangor kan?
bersama dengan isteri tercinta, sebarang dengan anak mereka 1,5. Maksudnya seorang setengah lagi ada dalam perut. Masya Allah. Subhanallah, beliau ni adalah merupakan penaja, antara penaja utama. Penaja ramai ya Tuan Hafiz. Oh, tanya CEO CEO. Masya Allah, penaja kepada Terengganu Football Club. Penaja platinum Penaja platinum. Betul. Jadi kalau platinum tu utama. Antara yang utama jugalah. Penaja utama platinum, iaitu kalau nama penuh adalah Encik Muhammad Hafizuddin Hiu Abdullah. Saya duk panggil Tuan Hafiz, Encik Hafiz macam tu. Memang baik ni. Selalu ni kami saling ziarah rumah ke rumah. Merupakan CEO kepada TCD Holdings Sdn Bhd. Isterinya dekat atas tu macam rupa saya juga. Kami ada iras. Puan Sabarina dengan anak dia tu, Masya Allah, Alhamdulillah. Yang tengah berlari tu nampak tak? Penaja mesti kuat berlari juga sebab dia taja bola sepak. Masya Allah, Alhamdulillah. Seterusnya Encik Abdul Rashid bin Yusof, Ketua Pegawai Eksekutif TFC SB. Encik Muhammad Sabri bin Abbas, Ketua Pegawai Operasi TFC SB. Barisan Bahagian Pengurusan Terengganu Football Club Sdn Bhd. Kemudian Ahli Jawatankuasa Carnival Terengganu Football Club Black and White Day. Dan muslimin-muslimat. Ada yang hadir daripada Kelantan, orang Kota Baru. Masya Allah, terharu. Lepas ni kena jumpa khas ni. Ada yang datang daripada jauh, ada yang dekat. Ada juga yang datang lepas tu balik. Betul ni. Masa saya sampai tadi, banyak sebenarnya kereta yang masuk. Saya kata berapa pusing keluar. Masuk pusing keluar. Sebab ramai yang tak maklum yang program kita bertukar. Daripada pentas yang open tu masuk ke auditorium tertutup ni. Kerana banyak faktor. Kan? Faktor utama cuaca yang tidak dijangka. Kan? Cuaca yang tidak dijangka, ribut, bukan setakat hujan lebat yang bersama-sama tak berhenti kan. Lepas tu dengan ribut dan nak tengok kemah dekat luar tu yang roboh kan dan sebagainya. InsyaAllah dewan kita ni selamat. Hujan lagi ke tadi? Hujan lah. Gitulah. Subhanallah, Alhamdulillah. Kita tahu hujan tu bawa rahmat, tapi hujan juga adalah satu ujian kan, bila datang bersama dengan musibah yang menyertainya. Jadi muslimin-muslimat, kalau kita mikir kan bulan 3 tiba-tiba hujan lebat lagu ni kan, tetapi sebenarnya cuaca seluruh dunia dah tak menentu kan, musim dah bertukar. Kalau dulu orang ke laut, orang panggil bukan petani, pelaut, apa ni kita panggil? Nelayan. Nelayan kalau dulu memang biasalah, okey musim ni musim sutong, musim ni musim udang, musim ni ikan gini. Tapi sekarang nelayan pun tak boleh nak jangka dah. Tak boleh nak jangka sebab keadaan muka bumi, keadaan cuaca seluruh bumi semua berubah. Jadi kita pun perlu bersedia sahaja. Dan Tuan Hafiz datang daripada jauh, Tuan Puan datang daripada jauh, dan mungkin ada yang tak tahu. Bagi orang Ganu, mungkin ramai yang ingat cancel program sebab hujan lebat apa, nampak kemah tu gelap. Kecuali orang yang baca makluman, contohnya di FB, kami ada buat makluman yang program kita bertukar lokasi. Walau bagaimanapun, Alhamdulillah, Subhanallah. Okey, Subhanallah. Terengganu Football Club Black and White ni adalah karnival tahunan kelab ini yang dilangsungkan bersempena majlis untuk memperkenalkan penaja, pasukan serta jersey rasmi Terengganu FC. Oh, jadi dia ada jersey rasmi yang baru. Ya. Buat-buat tahu je lah. Betul. Betul. Karnival TFC BWD pada tahun ini bakal menyajikan pelbagai acara aktiviti macam-macam lah. Jadi ujian kepada penaja, ujian kepada football club sendiri, ujian kepada para peniaga yang dah tempah bus kan. Bus tu kita tak tahulah, memang katanya akan dialihkan ke tempat yang lain juga. Jadi Alhamdulillah, summa Alhamdulillah di atas segala ketetapan Allah. Dan kita tahu, kita orang beriman, orang Islam, yakin dengan firman Allah, A'udzubillahi minasyaitanirrajim, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Boleh jadi apa yang kamu tidak suka itu kan. Kalau boleh kita nak rancang program ini meriah, ramai orang mari kan. Kita bayangkan tu, saya memang bayangkan di pekarangan stadium kan, di bawah gini-gini.
Tetapi Allah berfirman dan kita yakin boleh jadi apa yang kamu tidak suka itu ia baik bagi kamu. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Boleh jadi apa yang kamu nak, yang kamu suka itu ia buruk bagi kamu. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Boleh Allah berfirman sesungguhnya, maka demi sesungguhnya Allah Maha mengetahui kamu tidak tahu apa-apa. Subhanallah, alhamdulillah. Jadi itulah dari sudut aluannya. Terima kasih kepada semua yang tetap sudi hadir dalam keadaan cuaca yang tidak baik ni. Kembali kepada puan moderator kita. Subhanallah. Masya Allah Ustazah, saya kan dengar aluan saja pun saya dah terkesima dah. Biasanya saya tengok dalam Instagram sahaja. Tapi ni bila duduk bersebelahan ni bukan tak biasa buat kerja-kerja MC ataupun pengacara, tapi kita rasa lain sikit malam ni. Mungkin aura Ustazah tu kan Masya Allah memberikan saya satu kata apa, semangat atau positif sikit malam ni, ekstra sikit. Sebenarnya saya pun sebenarnya baru saja habis pada tempoh kuarantin juga, alhamdulillah. Diuji orang kata pemusibah COVID-19 tu bukan saja saya seorang positif. Balik daripada lawatan kekal positif dari segi minda dan juga semangat. Macam tu. Baik, Ustazah, saya tengok tadi kan kata apa, slowly dah makin ramai ada yang masuk apa semua. Terima kasih sekali lagi, tapi saya nak ingatkan juga kepada hadirin hadirat sekalian untuk sentiasa pastikan mengamalkan penjarakan fizikal dan juga SOP yang berkaitan. Kerana memang kalau kita tengok dari hari ke hari kes COVID ini, kata apa, tak ada nampak gambaran pun nak makin surut ke, nak makin susut ke apa ke. Kita dah makin banyak pusat pemindahan banjir dibuka. Samalah juga kata apa kes COVID ni. Jadi na'udzubillah min zalik. Semoga kata apa ia tidak memudaratkan kita semua, insya-Allah. Baiklah, yang mana masuk mungkin boleh ambil tempat duduk, penuhkan kerusi yang ada. Kita rasanya Ustazah kita teruskan dengan soalan ya. Soalan yang pertama, iaitu sebenarnya kalau kita nak bercakap, topik kita pada malam ini adalah orang kata apa, ke arah orang kata kebaikan. Tapi sebenarnya Ustazah, apakah yang dimaksudkan dengan insan ataupun orang yang baik? Dan setiap orang sebenarnya pasti tertanya-tanya, sama ada saya sendiri pun tanya, sudah cukup baikkah aku ni? Baik yang macam mana aku ni? Cukupkah hanya sekadar aku ni bersedekah? Cukupkah sekadar saya ni memberikan senyuman kepada semua? Cukupkah sekadar saya ni menutup aurat dengan sempurna? Itu dah dikira baik? Ataupun cukupkah saya ni bersopan santun dalam membicarakan apa-apa sahaja? Jadi apabila bercakap mengenai dengan baik, istilah baik tu, kadang-kadang orang Malaysia ni kalau kita tengok, apatah lagi di media sosial Ustazah, Masya Allah macam-macam dia punya ni kadang-kadang kita memberikan video-video yang baik, yang sepatutnya dijadikan tauladan, tetapi kalau kita baca kadang-kadang kita go through comments, Masya Allah, sedih pun ada, apa pun ada, kadang-kadang disalah artikan, disalah terjemah mengenai dengan, sedangkan kita sebenarnya nak berbuat kebaikan, tapi itu kadang-kadang disalah arti. Jadi mungkin Ustazah sendiri boleh memberi penjelasan ataupun memberi hujah yang Ustazah, di mana apa sebenarnya definisi ataupun bagaimanakah untuk kita ni seorang hambanya, kata apa, seorang umatnya, untuk orang kata menjadi baik ataupun nampak baik ke macam mana Ustazah? Kita kadang-kadang kan tengok Masya Allah baiknya dia, tapi sebenarnya wallahu alam. Jadi saya nak juga dengar depan-depan malam ni bagaimana untuk Ustazah kata memberikan dengan lebih penjelasan lagi sebenarnya definisi sebenarnya baik seorang insan tu bagaimana. Silakan Ustazah. Allahu Akbar. Subhanallah, alhamdulillah. Sebagai pembukaan kan, soalan pembukaan, terima kasih kepada Puan Mardiana. Saya jawab ringkas sebab soalan banyak. Ada dalam 30 soalan malam ni. Dijangkakan sampai pukul 12 lah baru kita balik. Kan boleh tau? Boleh ha? Oh, kalau boleh, molek lah tu. Saya balik dululah. Lema duduklah sampai ke 12 kan. Subhanallah. Jadi kita cuba jawab ringkas-ringkas Tapi sebab Puan Mardiana, saya ni kan bila balik Ganu, rasa nak cakap Ganu. Boleh, kita cakap Ganu pun tak apa. Tapi bila Puan Mardiana cakap KL tu, KL tu kan, cakap orang luar tu, kita cakap Piu pula ni. Okey, kita tukar lah. Saya cakap Cina boleh. Oh ya? Cakap Arab, rasa cakap dasar Arab lain nak test sangat lah. Saya cakap Cina dengar.
Dah malulah pula saya Ustazah. Saya pandai tu je. Itu je. Okey Ustazah, kita ikut kepada ni. Kita boleh cakap belaka mana-mana. Sebenarnya tak apa belaka. Betul. Macam Puan Madiana sebab harian dah cakap Gano. Betul. Jadi sekali-sekala nak cakap dua tau. Macam kita ni bila balik sekali tak apa, cakap dua, saya cakap Gano. Okey. Subhanallah, bila Puan Madiana kata hari ni kan memang betul. Takut kita tengok terutamanya media sosial lah kan, ramai orang yang kita nampak dekat luar memang bagus, juru, pakai piok, pakai tudung molek, tak pakai piok, tak sebenarnya pakai piok tu juru, tak pakai piok pun ramai buat juru. Betul. Maksudnya zahirnya kalau tengok jumpa luar bagus, tetapi ramai mana yang bila di media sosial mulutnya dengan maki hamu dan dia rasa dia lah yang paling betul, dia lah yang paling baik. Allahu Akbar. Saya teringat ya, ada dik betul kan tu, saya nampak sengit kaki tu macam nak takut terbalik, faham tak? Sebab apa jadi sengit itu kan? Ya bukan dia duk mai rasa bimbang tu, jadi tak tenang, bau perasan macam sengit. Buka-buka ni sikit. Ini jadi sengit Ustazah kat atas. Okey. Lagi jauh dik. Okey. Gitu. Okey, kena turunkan sikit. Okey, Masya Allah. Muslimin muslimat di mata Allah sekalian, pernah dikatakan ini adalah persoalan yang ditanya kepada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Bila ditanya siapakah orang yang baik, lalu Sayyidatina Aisyah menjawab, orang yang baik adalah orang yang tidak merasakan dirinya baik. Kemudian ditanya siapakah orang yang tidak baik. Siapakah orang yang tidak baik? Tadi siapakah orang yang baik? Saya menjawab orang yang tidak rasa diri dia baik. Jadi orang yang tidak rasa diri baik, dia sentiasa berusaha menjadi yang lebih baik. Lepas tu bila ditanya siapakah orang yang tidak baik? Orang yang rasa diri dia baik. Sama ke tak sama? Tak sama. Siapakah orang yang baik? Orang yang tak rasa dirinya baik. Siapakah orang yang tidak baik? Orang yang rasa diri dia baik. Dan biasanya orang yang suka maki hamu dan suka cari salah orang, dia rasa diri dia baik. Dia rasa diri dia baik. Sebab itu dia mudah-mudah je nak menghina orang, menjatuhkan orang. Dan dia suka bila baca cerita buruk pasal orang. Kan kalau gosip benda yang molek, pujian ke apa, kadang benda molek pun jadi buruk. Kan orang update, okey, contohlah pasal artis ni ke, buat kebaikan ke, dia mesti komen yang tak baik juga. Buat baik, menunjuk-nunjuk, riak, takabur, ujub. Kan? Serba tak kena zaman sekarang. Allahu Akbar. Jadi memang betul lah, orang yang baik itu orang yang rasa dia tidak baik. Kalau kita rasa diri kita ni banyak salah, banyak kurang, kalau kita rasa kita sendiri pun dalam proses memperbaiki diri, kita tak tergamuk sebenarnya nak menghina dan menjatuhkan orang. Kita tak tergamuk sebenarnya dalam situasi yang rasa kita je yang betul dan sebagainya. Allahu Akbar. Baiklah, seterusnya kita bacakan satu hadis Nabi SAW. Definisi baik ni. Nabi SAW bersabda, khairukum, yang paling baik di kalangan kamu. Ayat dan hadis Nabi, perkataan khairukum ni banyak. Antaranya Nabi sebut khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamahu. Yang paling baik di kalangan kamu, Nabi kata. Yang terbaik di kalangan kamu adalah orang yang belajar Al-Quran wa 'allamahu, dan mengajarkannya. Jadi, untuk jadi orang yang terbaik ni, tak semestinya jadi ustaz, tak semestinya jadi ustazah. Boleh jadi pemain bola. Boleh jadi pemain bola. Tetapi dia belajar Al-Quran dan dia juga mengajarkan orang Al-Quran. Gana pemain bola nak mengajar Quran. Pemain bola pun ada keluarga. Suami main bola. Ke pemain bola kita ada puan? Tak ada. Laki belaka kan? Betul. Betul kan? Okey, panggil isteri. Nak dengar acara Fatihah. Salah tu. Masya Allah, bukannya semestinya mengajarkan Al-Quran tu perlu jadi ustaz, perlu jadi hafiz, perlu jadi mahir, ni. Sekurang-kurangnya ambil juga peluang. Macam Puan Madiana kan, ada anak kan sepasang. Ramai mana ibu bapa hari ini, bila anak sampai peringkat kena belajar dah Al-Quran, cari ustaz ustazah. Betul, memang cari ustaz ustazah, tak kan cari cikgu matematik pula dah. Memang betul. Tetapi kita sebagai ibu bapa jangan terlepas peluang yang Allah sediakan untuk jadi manusia terbaik.
Khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Yang paling baik dengan kamu orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Mengajar kepada orang yang terdekat. Bila kita ada anak tu peluang besar kita. Kita pun panggil anak kita ajar libat ta, a, i, u apa semua. Naik kepada Iqra 1, Iqra 2, Iqra 3 contohnya. Sampai Iqra 5 kita rasa bukan level kita dah. Masa tu kita pindahlah ke ustaz. Okey, wak ni mak takut, umi takut salah lah. Ataupun boleh habis Iqra 6 tapi bab tajwid semua tu tak yakin. Masa tu serahlah kepada ustaz ustazah. Tapi selama anak tu baca Quran besok, 20 tahun dia baca Quran, 30 tahun baca Quran, pahala tanpa henti mengalir pada kita. Kerana asbab kita lah anak kita kenal huruf Al-Quran. Kenal fathah, kasrah, dhammah apa semua tu. Ang, ing, ong tu. Tapi ramai mana ibu bapa hari ni diuji dengan duit. Duit ni memang nikmat tapi ujian juga. Duit ni tak boleh beli rahmat Allah. Tapi kalau sedekah insya-Allah lah. Tapi ramai mana orang yang merasakan bahawa dengan duit diupah je orang kan. Dia upah. Yang pahala dapat mengalir kepada guru yang mengajar tu. Tapi mungkin ada bahagian sikit sebab hasil daripada duit kita tu lah. Tapi mesti berbeza dengan, sebab itu disebut dalam hadis Nabi. Nabi bersabda, idza mata bini Adam, bila mati anak Adam, bila kita mati. Kita ni dua je, dak hidup mati, dak mati hidup. Sekarang ni mati ke hidup ni? Hidup. Kalau sebut mati, baliklah ke lah ni. Kok orang mati mari juga. Dak mati hidup. Lepas ni kita mati. Lepas ni kita mati. Dan ini hadis yang sahih berkenaan dengan amalan yang takkan putus. Iza mata bini Adam, bila mati anak Adam, in qata'u amalu illa min salah, terputus segala apa amalan, pahala dia terputus kecuali 3 Nabi kata. Yang pertama, sadaqatun jariyah. Yang kedua, al-ilmu yuntafa'u bi, ilmu yang bermanfaat. Dan ilmu nombor 1 paling bermanfaat ilmu Al-Quran. Wa waladun salih ayyadu'ulah, doa anak yang soleh yang mendoakan ibu bapa ni. Yaumul hisab, hari kiamat esok semua orang menyesal. Hari kiamat juga dinamakan hari penyesalan. Pemain bola pun menyesal. Oh, ustazah ni asyik sebut pemain bola je. Pemudian menyesal, saya menyesal, semua orang menyesal dalam dewan ni. Di padang mahsyar kelak, semua orang itu dinamakan hari penyesalan. Pemain bola mungkin akan menyesal. Bapalah, ya Allah, aku sibuk main bola je dulu, training, lepas tu penat letih, lepas tu gini. Kalau training untuk bola ni 2 jam, 5 jam, 8 jam. Tapi untuk baca Quran 10 minit pun aku kalah. Di atas padang bola berjam-jam gini, hero. Dan kita akan kupas, bukan kata permainan bola adalah permainan yang tetap memang kecergasan dan bersukan, ini sunnah Nabi. Memang bagus. Dan kita nak pergi ke arah apa? Bagaimana pemain bola yang ada fikrah Al-Quran akhirnya mendekatkan follower-follower, pengikut-pengikut, peminat-peminat kepada Al-Quran. Jadi pemain bola yang begini, dia cemerlang dalam permainan dia, dalam bidang dia, dalam sukan dia, tapi dia cemerlang sampai alam kubur, sampai akhirat. Maksudnya dia bukan bawa follower untuk kepada dia, tetapi dia boleh bawa follower kepada Allah. Ini hebat. Dan kita dapati memang ada ketokohan pemain bola peringkat dunia yang ada seperti ini. Kan, walaupun ketokohan tu ada juga bukan dalam agama Islam, tapi tokoh dalam, contohnya Ronaldo dan sebagainya kan, dia tolak tepi ni, terus jatuh saham apa ni, Coca-Cola kan, lepas tu dia naikkan ni, nak bawa air sihat dan sebagainya. Maksudnya betapa besarnya pengaruh pemain bola ni kepada pengikut-pengikut, follower, peminat ni. Dia boleh mengubah haluan, mengubah perangai, mengubah cara hidup dan sebagainya. Subhanallah, Allahu Akbar. Jadi siapa pun kita, tolong jangan bagi alasan sebab kita akan menyesal tanpa sudah, masuk kubur menyesal dah. Sebab apa? Baru kita tahu siapakah teman sejati kita. Yang mana Nabi SAW bersabda, Iqra'ul Quran, baca Al-Quran. Innahu ya'ti yaumal qiyamah, ia akan datang pada hari kiamat. Syafi'an li ashabi, pemberi syafaat, penolong. Sebab itu Nabi sebut lagi, Al-Quranun hujjatun laka au hujjatun alaika. Al-Quran itu adalah hujjah, penolong kamu, akan mempertahankan kamu, akan membela kamu, ataupun Al-Quran akan menjadi hujjah penentang kamu. Al-Quran akan jadi hujjah, kita bayangkan Al-Quran akan jadi penolong kita. Tapi Al-Quran juga hari yang sahih Nabi kata akan jadi penentang kamu.
Boleh jadi aku akan berkata depan Allah, ya Allah, aku ada banyak tersusun atas rak, tapi dia tak buka Al-Quran, tak baca Al-Quran. Ya Allah, dia baca Al-Quran tapi dia tidak beramal dengan isi kandungan Al-Quran. Ya Allah, telah sampai Al-Quran kepadanya, ya Allah, tapi disibukkan dengan urusan-urusan dunia sehingga dia tidak ada masa dengan Al-Quran, ya Allah. Tetapi yang kita harap Al-Quran menjadi hujahnya menolong kita. Jadi soalan tadi, siapakah manusia yang paling baik? Kita pergi pada hadis yang pertama, Nabi jawab, yang paling baik di antara kamu man ta'allama Al-Quran, yang belajar Al-Quran, wa'allamahu, dan mengajarkan Al-Quran. Jangan fikir nak jadi ustaz-ustazah baru. Ambil peluang ni, siapa pun kita, asalkan umat Islam ada peluang untuk ajar Al-Quran. Kurang-kurang pada anak, kurang-kurang pada isteri. Kalau kebetulan isteri pula ilmu lebih sikit bab Al-Quran, tak ada masalah, isteri ajar suami. Bang, sebutan awak tu minta maaf tak jelas sikit. Dah hasil daripada tu, betul lah sebutan suami ni. Setiap kali suami ni baca, pahala mengalir isteri. Isteri dah masuk dalam kubur. Nabi sebut apa? Ilmu yang bermanfaat. Pahala tanpa henti akan masuk. Allahu Akbar. Hadis yang kedua, sebagai penutup juga soalan pertama ni, Nabi sebut khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Yang paling baik di kalangan kamu orang yang paling baik dengan ahli keluarganya, dan akulah, Nabi kata, orang yang paling baik dengan ahli keluargaku. Sebab itu bila sahabat tanya, wahai Aisyah, ya Aisyah, apa yang Rasul buat dekat rumah? Sebab takkan lagi intai kan. Jadi banyaknya tanya melalui isteri lah. Aisyah, Rasulullah buat apa yang Aisyah di rumah? Jawapan Aisyah berbeza. Ada Aisyah menjawab, sesungguhnya Rasulullah SAW di rumah berkhidmat untuk isteri. Berkhidmat. Sayyidah Aisyah menyebut perkataan khidmat. Maksudnya di dalam rumah tangga ni bukan isteri je khidmat kepada suami, suami juga khidmat kepada isteri. Dua-dua suami isteri berebut. Bukannya suami je tunggu isteri bawa air, tapi suami pun berebut nak buat air. Yang minumlah, awak nampak penat, lihat. Yang awak tidurlah, tak apa anak saya jaga. Sayang tak apa awak ni, tak apa kain saya ni. Berebut untuk khidmat, dan ini berlaku dalam rumah tangga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahu Akbar. Dan itu jawapan Sayyidatina Aisyah. Apa yang Rasul buat ya di rumah? Subhanallah, antaranya Aisyah cerita suasana dalam rumah tangga. Rasulullah adalah pendengar yang baik, suka dengar luahan isteri, cerita isteri dan sebagainya. Masya Allah, kalau nak cerita detail tu panjanglah, muslimin-muslimat. Maksudnya Rasulullah sampai kata, orang yang paling baik dengan kamu, orang yang paling baik dengan ahli keluarga, dan aku yang paling baik dengan ahli keluarga. Kita ni kena ada rasa cemburu sikit. Cemburu apa? Kalau kita nampak ada orang lain yang buat baik pada suami kita lebih daripada kita, kita kena jealous lah. Sebab kita nak biar kita lah orang yang paling baik. Kalau layan dia masa makan ke, layan dia cara bercakap ke apa ke kan. Subhanallah. Tapi cabaran kita ni kadang-kadang dengan suami orang lain yang kita ni lembut, sopan kan, jaga air muka. Tapi dengan suami sendiri cabaran nak jaga air muka ni kan. Puan Madiana kan, kadang-kadang kita ni nak cari satu hari kita wajah manis daripada pagi sampai ke malam. Ui, payah juga. Senyum je sampai ke malam. Kecuali kalau tengah honeymoon ke, mungkin lain lah tak. Subhanallah. Maksudnya tuan-puan sekalian, Masya Allah, bukan senang kita nak berkekalan wajah yang manis, kata-kata yang manis, perilaku yang manis depan pasangan. Tapi Nabi kata orang yang paling baik di kalangan kamu, orang yang paling mulia, orang yang paling sempurna akhlak, dan orang yang paling baik dengan ahli keluarga. Bukan senang ibu ayah nak jaga akhlak dengan anak-anak. Bukan senang anak-anak nak jaga akhlak dengan ibu ayah. Bukan senang suami nak sentiasa menyenangkan hati isteri. Dan pesanan terakhir untuk diri saya juga, wahai para wanita dan para lelaki, para suami dan para isteri, berusahalah untuk menempatkan diri kita dalam hati pasangan. Ada tak diri kita dalam hati pasangan kita? Yang kedua, ada tak diri kita, nama kita dalam doa pasangan kita? Agak-agak suami kita ada tak doakan kita? Kita pula ada tak doakan suami lepas sembahyang? Ke kita je belaka? Ya Allah jadikanlah aku, ya Allah jadi ni. Tapi ada isteri yang 80% doa untuk suami, untuk orang lain. Ya Allah, kuatkanlah suamiku, redhakanlah suamiku, ya Allah. Kasihanilah suamiku yang cari rezeki, ya Allah. Ya Allah, suamiku ni suami yang baik, berilah dia syurga, ya Allah. Sebab apa kadang-kadang kita ni banyak tak puas hati, sebab tu susah nak doa kebaikan untuk suami ni. Masya Allah. Jadi kita tanya diri kita, adakah diri kita ada dalam doa dan hati suami? Adakah diri anda, wahai para suami, ada dalam doa dan hati isteri?
Wahai ibu ayah, adakah kita ada dalam hati dan doa anak-anak kita? Wallahu alam. Subhanallah. Kembali pada puan. Masya-Allah. Itulah saya itulah. Rasanya tak tahu nak proceed macam mana ni. Soalan pertama pun dah Itulah. terkesan saya. Tapi kan kalau dengar tadi tu, alhamdulillah, maknanya mudah sangat untuk sebenarnya untuk dapat pahala. Dan alhamdulillah, itulah yang kita cuba buat tiap malam dengan anak kita, walaupun hanya orang kata apa, ajak ikra, bergila-gila dengan suami. Alhamdulillah, suami saya pun ada kat sini. Alhamdulillah, secara tidak langsung kita orang kata apa, kita tergolong saya tidak langsung masa sebab pula. Alhamdulillah. Okey, baik. Kita kalau tengok tadi, sebenarnya Ustazah nampak pada dah menjawab sebenarnya soalan yang seterusnya. Tapi kita nak tanya juga, sebab kita sekarang ni Ustazah, kita memang berada dalam program sebenarnya, orang kata apa, Pesta Black and White lah, Carnival Black and White, TFC sebenarnya. Jadi nak tak lari daripada topik kita ni, kita akan sentuh juga pemain bola. Kalau kata orang tuang boleh main bola sini, kita main juga rasanya. Sama naik rasa dengan orang lelaki ataupun TFCP pula dah. Mungkin penaja kena fikir pula guana peseng baju ke guana. Ada tak? Cakap Terengganu pekak. Okey, kita nak tanya, bercakap mengenai dengan pemain bola ataupun ahli sukan Ustazah, kadang-kadang jadual mereka ni tak tentu masa, dan sudah tentu kalau kita tengok terutamanya melibatkan sesi latihan dia. Pagi, petang, siang, malam duduk training, duduk main bola, duduk sepak bola, duduk bola atas belakang, atas kepala dia belakang Ustazah. Tapi sebenarnya kadang-kadang kalau kita tengok secara orang kata apa, secara depan-depan fizikal, kadang-kadang kita tak tahu kan bagaimana pemain bola ni orang kata apa membahagikan masa. Dalam pada training lah, pada cukup masa untuk sampai waktu solat lah, dan kemudian sambung training lah. Dan kalau kita tengok pun kadang-kadang main bola pun ni no offense lah kita, sebab kita bercakap dalam ni, tak kira main bola ke apa ke, main suka benda-benda pun kadang-kadang sampai ke garik, lagi dok garik dok balik, pantun 2 kerak, main bola sampai garik, lagi dok garik dok balik 3 kerak kot dah. Jadinya guana tu Ustazah, sebenarnya training dia orang ni untuk stamina lah. Tapi kalau dengar pada Ustazah jawab tadi tu, ada dah sebenarnya sikit. Tapi mungkin Ustazah boleh ulah sikit lagi lah, biar detail lagi. Bagaimana sebenarnya untuk kita pastikan ataupun permainan bukan saja bola sepak ataupun sukan-sukan lain sebenarnya ni, orang kata apa, dapat menjadikan aktiviti sukan ni sebenarnya satu aktiviti yang dilakukan orang kata apa mengikut etika Islam, tanpa orang kata apa membelakangkan kita sebagai seorang hambanya. Ustazah, silakan Ustazah. Subhanallah, Puan Madiana. Saya nak merujuk pada soalan saya tadi. Mana suami Puan Madiana? Saya nampak tadi ada atas tu duduk belakang 2-3 line daripada CEO tu. Saya pun rabung tak bermolek ke mata ni. Tapi saya nampak dia pakai hoodie tu, kalau nak angkat tangan malu sikit suami saya ni Ustazah. Ya, malu. Mana tapi tak apalah. Tak apalah Ustazah, dia malu Ustazah. Tapi yang saya tahu adalah penasyid ni. Betul? Betul. Ahli nasyid kan? Betul. Kumpulan mana? Solo lah. Solo. Aiman. Aiman tu yang baru ke yang dia dah 12 tahun lepas dalam industri sebenarnya. Masya Allah, penyanyi solo. Solo je. Okey, jemput Tuan jangan Aiman ke Ustazah nak suruh nyanyi dok kan? Dok boleh marah CEO kita malam ni. Dok boleh, kita kena proceed dulu acara kita. Mana tuan CEO? Tuan CEO ada ke? Boleh tak kita buat selingan nasyid sikit? Tengok CEO bagi. Saya pula jadi malu. Itulah, dah baik tu. Dok malu, tapi kita lah. Jadi kita ambil peluang. Sekarang ni kan penonton lebih kurang kalau campur duit dalam 2,000 orang. Jadi, betul tak nak? Sini dalam 20,000. Sini campur dalam 1,400. Sini. Okey, betul. Dalam 36,000 malam ni. Betul. Yang berada bersama-sama kita. Betul, 36,000. Alhamdulillah. Jadi kita nak ketengahkan juga bakat orang Terengganu kita. Betul kan? Betul tak? Selingan, nasyid. Jadi Tuan Aiman sila ready. Lepas saya jawab soalan ni, Tuan Aiman nak minum air ke, nak latihan sikit ke? Tuan Aiman saya pun tak tahu Anissa ni. Saya nampak ada tak Cik Aiman kat dalam ni? Kat luar. Lagi dulu dah rasa. Tolong cari ya.
Tolong cari, tolong takak, tolong igak, tolong bawa ni. Nanti yang kecewakan ni penonton yang rasa macam nak dengar suara emas rakyat Terengganu. Oh, Terengganu kan? Betul, Alhamdulillah. Tapi Alhamdulillah Ustazah, saya terkesan dengan soalan pertama tadi. Sebab kita membuat benda tu. Alhamdulillah dalam rumah tangga kita. Alhamdulillah. Sebab jadi, mudah-mudahan kita jadi orang yang terbaik. InsyaAllah. Orang yang belajar dan mengajar Al-Quran. Amin. Masya Allah. Baik Ustazah. Tadi Ustazah soalan kita. Soalan kita. Bagaimanakah kita nak pastikan aktiviti sukan yang kita lakukan, baik bola sepak, bola jaring ke apa ke, tetapi kita lakukan dalam mengikut etika Islam ataupun sebagai seorang hambanya yang tidak lalai, pada masa yang sama dapat memberi satu performance yang bagus dalam apa jua yang dibuat. Okey, subhanallah, muslimin muslimat. Macam mana ni, semua okey lagi ya? Boleh ya? Baiklah, sebelum tu bila sebut pasal sukan ataupun sport, kan bahasa Ganu panggil sport kan? Faham tak sukan? Orang Ganu panggil sport. Sport. Masya Allah, di antara 4S yang menjadi agenda Yahudi. Sebut Yahudi dulu ni. Nak tarik perhatian kan? 4S merosakkan bukan umat Islam saja, bahkan selain daripada bangsa dia, nak merosakkan manusia lain. Dia merosakkan dengan agenda S yang pertama, seksual. Bagaimana dijadikan wanita sebagai daya tarikan seksual, bagaimana mereka ni membuatkan LGBT tu boleh diterima, bagaimana merosakkan generasi muda dengan membudayakan zina. Kan orang Mak Saleh ni kalau masuk sekolah menengah selagi tak melakukan zina, maksudnya dia orang ni macam dia orang tak boleh bertukar remaja, tak boleh bertukar jadi dewasa. Jadi memang mereka menyambut bila Valentine's Day tu, perasmiannya adalah melakukan hubungan zina lah. Soalannya siapa yang tak ada pasangan tu malulah. Kalau kita tengok cerita-cerita Mak Saleh, memang masuk unsur-unsur seperti itu, membudayakan yang memang itu hadis Nabi lah, zina akan berleluasa. Jadi yang pertama 4S, seksual. Lepas tu S yang kedua iaitu sport. Ada lagi lah S yang apa ni, Dik tolong cari ya. 4S, 4F. F tu food, ada fun, ada S biasa lama tak sebut 4S ni. Okey. Jadi salah satu agendanya adalah mahu sebut yang ni. Suka. Hafiz. Kita santai-santai je deh. S yang antara 4S tu adalah sport. Bagaimana ya sukan ini menjadi penyebab kepada menghalalkan sesuatu yang haram. Contoh, pendedahan aurat. Yelah, bukan sukan bola sepak saja. Sukan gimnastik, tutup aurat dah. Sukan renang, tutup aurat dah. Oh, dahsyat sukan renang. Tuan Hafiz tengok ke sukan renang? Tengok yang lelaki lah. Perempuan apa? Nanti kita bincang. Oh, bahaya ni pengakuan jujur ni. Kita bincang, memang ada perbincangan dalam Jabatan Mufti Wahid Persekutuan, para alim ulama, hukum melihat sukan yang mendedahkan aurat. Maksudnya pandangan mata kita ni tengok sukan yang dedah aurat ni. Ada orang memang suka gimnastik ni walaupun seksi teruk, tapi sebab seni tu kan. Betul. Lepas tu sukan, walaupun wakil Malaysia sekalipun, memang kalau sukan renang tu memang tak suka bola, memang seksi lah. Supaya tengok unit dia musim-musim ke apa ke, wallahualam. Jadi tuan-puan sekalian, contoh kita tak pergi jauh lah. Bila dekat sekolah anak-anak kita main bola jaring, kan, sekolah capur perempuan lelaki, yang anak perempuan kita main bola jaring, penonton pun di kalangan pelajar-pelajar lelaki pun tengok juga. Kan main bola jaring tu kan melompat-lompat, angkat tangan, agak-agak terjaga dah aurat anak kita? Tak terjaga, terselok-selok. Nampak semua bentuk rupa badan apa semua. Yang lelaki pun samalah sorok ni. Sebab apa? Ni pasukan rumah kuning ni. Ini wakil pasukan rumah kuning main bola jaring ni. Kan? Lepas tu dengan pakai seluarnya, dengan pakai kadang tu lengan. Maksudnya yang pergi jauh lah, luar negara ke apa, sukan macam mana-macam ni. Sukan yang berada di sekolah anak kita. Sebab itulah saya sebagai ibu, saya kata, saya terus terang lah sebagai ibu kan, sebagai ibu dan ayah,
Memang tak benarkan bila anak ada yang sekolah yang bercampur, lelaki perempuan ada. Tapi bila bab sukan memang tak bagi masuk sukan-sukan tu. Sebab dibebani masa latihan, masa buat pertandingan tu terbuka yang mana pelajar lelaki pun tengok. Lepas tu bila masuk badan uniform pun kita dah pilih uniform apa. Yang mana badan uniform tu boleh jaga aurat anak kita dan tidak bercampur gaul bebas dan sebagainya. Tapi hari ini kerana semangat kesukaran, bukan peringkat sekolah, sampai peringkat jabatan, sukan sama-sama jabatan, sukan lawan, kan banyak. Maksudnya dipanggil apa? Perlawanan persahabatan. Betul. Jadi bercampur gaul lah. Suami orang, isteri orang, main bowling. Tengoklah main bowling macam mana. Sukan persahabatan untuk atas dasar syarikat dan sebagainya. Kan? Mungkin kalau yang jaga buat asing, waktu main pertandingan bowling sesama lelaki, sama perempuan. Sebab main bowling tu menungging-nungging. Ke ada yang luruh bowling? Mana ada? Menungging. Kalau kita tengok, malunya nampak menungging. Kan lepas tu gini. Ini bukan nak sempitkan ya. Maksudnya bagaimana di atas nama sukan kita hilang jati diri sebagai orang Islam, hilang sifat malu, hilang takwa, hilang iman atas nama sukan. Sebab itu bagaimana meresapnya pengaruh-pengaruh agenda-agenda di dalam sukan ini sangat berleluasa. Dan ibu bapa pun tanpa sedar menyokong, beri semangat dan sebagainya. Anak kami main sukan juga. Memang pergi berenang. Memang pandai berenang. Memang buat itu, buat ni apa dan semua. Tetapi dalam keadaan yang kita sangat menjaga. Lepas tu masuk pertandingan apa? Catur. Semua masuk catur. Peringkat sampai wakil sekolah, sampai peringkat wakil daerah, sampai peringkat negeri. Sebab rasa yang itulah paling sopan. Tak perlu nak dedah aurat. Okey, Masya Allah. Jadi sekarang ni Ustazah ni macam dok sokong pula bola ni kan. Tapi Alhamdulillah pemain bola kita lelaki. Jadi memang ada perbahasan. Okey, 4S tu kan disebutkan lagi. Kecil sangat ni dek. Okey, smoke. Lepas tu okey, spirit, sport, song, lagu, seks. Okey, jadi salah satunya sport. Muslimin muslimat dimati Allah sekalian. Dalam satu hadis Nabi SAW, Nabi SAW bersabda daripada Sayyidatina Aisyah, hadis sahih. Beberapa orang Habsyah telah datang ke Masjid Nabawi pada hari raya Aid dan bermain acara lawan pedang. Dan Rasulullah SAW telah memanggilku untuk menontonnya. Aku telah meletakkan kepalaku di atas bahu baginda dan menyaksikannya. Hinggalah aku bosan dan berpaling daripadanya. Maksudnya zaman Rasulullah memang ada sukan. Antaranya sukan main lawan pedang. Anak kita memang dok lah kan. Main pisau pun takut. Tapi itulah pada zaman Rasulullah main lawan pedang. Tapi mungkin boleh kot kita buat lawan pedang. Tapi pedang kayu lah. Betul. Kan? Okey, subhanallah. Seterusnya Nabi SAW, kalau bab soalan tadi, apakah etika supaya sukan ni mengikut syariat? Yang pertama, menutup aurat dengan baik, dengan sempurna. Daripada Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bahawa Nabi SAW bersabda, la yanzuru rajulu ila aurati rajuli walal al-mar'atu ila auratil mar'ah. Yang bermaksud, janganlah seseorang lelaki melihat aurat lelaki yang lain. Dan janganlah seorang perempuan melihat aurat perempuan yang lain. Subhanallah. Baiklah, isu kita sekarang, kalau pemain bola pakai seluar pendek. Jadi nampak lutut lah. Nampak lutut, nampak paha. Jadi Ustazah Madiana guana Ustazah. Tapi kalau tak silap saya lah, kalau tak silap, kita Kerajaan Negeri Terengganu pun memang kita buat ada garis panduan juga. Sama jugalah kalau kita nak berhujah mengenai garis panduan mengenai kebudayaan dan kesenian, kan, bila bercakap soal-soal begitu, termasuk juga dalam orang kata apa, etika bersukan ni sendiri yang telah orang kata digariskan oleh Kerajaan Negeri kalau tak silap saya lah. Termasuk dengan orang kata apa, kita tahu pemain bola sepak kita memang lelaki dan ada cara pakai seluarnya guana pula. Mungkin pakai tight dalam tutup lutut dulu, baru pakai seluar pendek tu kat luar ke. Jadinya tertutuplah apa yang sepatutnya ditutup. Begitulah. Kalau ikutkan Ustazahnya. Ustazah Madiana jawab sikit mana tahulah. Jadi Ustazah dah. Tapi Ustazah kalau dengar kepada apa yang Ustazah cerita tadi, okey, mengenai dengan agenda Yahudi tadi dah. Salah satunya memang yang paling utama adalah sukan tu sendiri. Kalau begitu,
Takkan kita nak suka. Betul tak? Maknanya gitu. Kita nak kita nak buat juga aktiviti yang boleh menyihatkan tubuh badan kita. Dan kata apa, sukan juga betul ada tagline sukan menyatukan kita. Unite because of sports kan. Tetapi bagaimana kita nak ada satu, orang kata apa? Satu, biar kita ni sebagai hamba-nya kita tahu kita buat tu biar orang kata apa, kita bersukan pun kerana kita sebab nak sihat badan kita. Dan hak tu peringkat kita lah. Tetapi hak melibatkan profesional ni. Profesionalisme dia sebagai seorang ahli sukan yang memang bertaraf dunia, bertaraf antarabangsa, dan sememangnya kerja dia, duit yang diperolehi hasil daripada bersukan tu sendiri. Tapi bagaimana beliau nak pastikan bahawa apa yang diperoleh itu, rezeki itu adalah rezeki yang berkat, hasil daripada sukan yang orang kata apa, memberikan orang kata keberkatan, orang kata makan sampai ke anak cucu 7 keturunan, maknanya itulah hasilnya daripada sukan. Tapi tu guana tu Ustazah, apatah lagi sukan yang melibatkan golongan wanita ni. Okey. Sebenarnya kita je lah disebut agenda Yahudi tu, maksud saya sebenarnya agenda Yahudi ni dia masuk dalam pelbagai bentuk lah. Dalam ekonomi semua dia masuk. Betul. Maksudnya Nabi Muhammad SAW memang bersukan. Kita bawa baru contoh satu. Pedang Nabi berkuda. Betul. Kan? Sukan memanahnya. Betul. Sahabat-sahabat Nabi ramai yang jadi pemanah. Maksudnya sukan ini memang fitrah kepulauan manusia. Sukan ini adalah satu bentuk punca rezeki. Sukan ini satu keperluan. Betul. Maksudnya kalau bukan anda ahli sukan pun memang kena bersukan. Pemadina bersukan tak? Bersukan juga. Saya pun nak bersukan pastikan juga. Sebabnya kardio. Kardio. Lepas tu kecergasan. Betul. Saya pun jogging juga, main basikal, berenang, buatlah apa-apa mesti bersukan. Sebab dengan bersukan itulah kita menguatkan otot-otot kita. Kita ni nak guna banyak kerja ni. Betul. Jadi sekarang kita perlu menerima hakikat hidup kita adalah keterikatan dengan hukum hakam syarak. Subhanallah. Memang betul bab ada di sana perbahasan ulama berkenaan dengan aurat peha lelaki. Ada pendapat yang mengatakan bahawa peha lelaki itu tidak aurat. Ada yang kata, ada pendapat mengatakan peha lelaki itu tidak aurat. Tetapi pendapat itu bukan pendapat yang paling kuat, bukan yang paling muktamad ataupun yang paling ijma'. Jadi pendapat yang paling kuat, yang paling dekat, maksudnya dengan kehendak syarak, walaupun mungkin ada yang tak suka bila kita kata nak pegang pendapat ni, mereka datangkan hujah macam-macam. Jadi pendapat yang paling dekat, maksudnya yang paling tenang, insya-Allah adalah yang mengatakan bahawa peha lelaki itu juga aurat, maksudnya wajib berusaha untuk tutup. Jadi macam kita kata pemain kita, alhamdulillah kita boleh tengok, bahkan pemain antarabangsa peringkat dunia pun ada yang pakai seluar ketat, dia tutup sampai bahagian lutut, lepas tu dia pun pakailah seluar pendek tu di bahagian luar. Dan mungkin ada yang kata bila dia pakai macam tu dia tak ikut etika pakaian sukan peringkat negara, peringkat dunia. Peringkat dunia memang ada yang melarang untuk pakai begitu sebab dia nak suruh sama, bahkan mereka mungkin kata ia akan menjejaskan kecergasan dan sebagainya, wallahu alam. Jadi saya percaya bagi pemain bola sepak dalam dia mencari rezeki yang barokah, dia tetap meletakkan hak Allah nombor satu. Allah akan menaikkan martabat dia. Allah akan memberikan kelebihan yang begitu banyak dalam permainannya. Sebab kita tahu kan pertolongan Allah lah yang lebih besar kan. Pertolongan Allah, semua kecerdasan itu daripada Allah, semua kemenangan itu hakikatnya daripada Allah. Allah lah yang mentakdirkan. Lagi-lagi kalau pemain bola sepak ni kan, mungkinlah sebelum start main baca Yasin dulu sama-sama dia. Kita bayangkan. Lepas tu baca doa mohon pertolongan dengan Allah. Sebab apa? Puan Madiana, saya kan bila pergi sekolah tahfiz, kalau lelaki, bila saya tanya pelajar-pelajar tahfiz, hampir separuh, ada satu pelajar tempat tahfiz lelaki ni, lebih daripada separuh cita-cita nak jadi apa? Pemain bola. Pelajar tahfiz. Oh, berapa juzuk dah? Sikit lagi Ustazah nak habis. Cita-cita pemain bola. Lepas tu saya tanya, Ustazah kamu tak marah ke kamu jadi pemain bola? Saya saja je tanya. Lepas tu saya puji, saya kata bagus kamu nak jadi pemain bola. Biar hafizah ni, para penghafaz Al-Quran ni, mereka masuk dalam industri bola sepak. Mereka masuk menjadi arkitek. Mereka masuk jadi doktor.
supaya penjaga Al-Quran, penghafaz Al-Quran ini akhirnya dia boleh bawa, kan? Bukan kita nak menjauhkan, kita bukan kata tak boleh, tak molek ni. Bukan ibu bapa kata nak main bola, apa ni, kerja tak berkat. Kita yang menentukan sesuatu sukan itu berkat atau tidak. Satu pekerjaan itu berkat atau tidak. Bukannya kita, bila kita kata kita nak menjauhkan, suami saya minat bola, hampir semua pemain bola antarabangsa dia kenal, saya pelik dia boleh hafal nama-nama pemain bola yang ramai tu kan, negara ni dia ingat ni. Hai, macam mana boleh ingat pemain bola? Kau tanya Rizal semalam, dia tahu belaka tu, minat sangat bola tu. Tetapi tidaklah melalaikan sampai solat jadi lambat, tidaklah melalaikan sampai tak tidur malam, esok subuh tak bangun. Tetapi bila datang semangat bola tu, ramai mana orang bukan mulai kiam bola, habis bola 2-3 pagi, nak sambung solat 2 rakaat tak mampu. Tapi boleh tengok bola 2 jam tu, lepas habis je lembek lalu. Padahal apa salahnya sambung solat, baca zikir-zikir, itu waktu mustajab doa, waktu tengah malam dan sebagainya. Itu yang kata bukan sukan itu yang salah. Yang salah, yang melakukan kesilapan melampaui batas adalah kita ini yang menguruskan minat kita, pekerjaan kita dan sebagainya. Allahu Akbar, wallahu a'lam. Okay, Alhamdulillah, jelas. Pandang sepanjang-panjang tu, yang belakang tu juga. Yang kita ambil, kita dengar, sebenarnya bukan kata sukan tadi tu yang melalaikan, tapi sebenarnya bagaimana pengurusan kita sendiri yang jadikan sesuatu benda tu memberikan impact, sama ada positif ataupun negatif tu sendirilah. Baik, Ustazah, kalau tengoklah orang hadirin-hadirat kita ni keluar masuk, okey nak pergi baik, nak pergi belakang. Baik Suami saya nampak ada dah kat tangan cokeng atas saya kat sana tu. Subhanallah. Alhamdulillah. Jemput baik. Sungguh ke tak Ustaz? Sungguh. Nama siapa dah tadi? Aiman. Okey. Apa ni, Tuan Aiman? Macam mana dah ayat tu? Aiman? Encik Aiman ya. Aiman Siddiq nama dia. Ya, Aiman Siddiq. Tuan Aiman Siddiq jemput ke pentas utama kita. Yang mana yang pakai topi tu? Tu dia. Masya Allah. Suami saya paling handsome sekali, Alhamdulillah. Masya Allah, betul. Suami kita paling handsome sekali. Kalau bukan kita puji, siapa lagi tau? Betul. Biar orang kata kita perasan pun nak. Betul. Itu suami saya. Betul, saya kenal nampak dah tadi mari sama. Itulah. Jemput Tuan Aiman, sila. Sungguh ke tak Ustazah ni? Sungguh. Ya, ni ramai orang duk tunggu ni. Makin ramai ni. Kalau tahu kena naik atas pentas juga, kita pakai lain sikit tak ada no? Ada apa? Tak apalah, kita seadanya. Masya Allah. Aman. Boleh jadi maruah isteri dah. Sila Tuan Aiman. Umur berapa ni muda lagi ni? 33, Masya Allah. Anak sepasang. Anak ni siapa jaga ni? Mak ayah duduk sini? Saya tinggalkan seketika di rumah mak ayah saya. Itulah kan kena ejahkan sebab tanggungjawab. Sila duduk di tepi isteri tercinta. Dah lepas dah. Sila. Masya Allah. Kita jemput Tuan Aiman sebagai selingan. Program kita pun ni kejap lagi nak habis dah ni. Betul Ustazah. Tak lama dah kita nak habis dah ni. Subhanallah. Sila menyanyikan apa sahaja yang biasa ataupun yang ada kaitan ke tak ada kaitan ke dengan tajuk kita malam ni. Tetapi sebagaimana suka adalah fitrah, keperluan, hiburan pun fitrah. Islam tak larang pun berhibur sebab ia fitrah, keperluan manusia. Tetapi sukan dan juga hiburan ibarat garam dalam makanan. Maksudnya makanan ni tidak sedap kalau tak ada garam, tapi terlebih garam bahaya. Sama juga kehidupan kita bila bersukan sekadarnya, kan? Bila berhibur juga sekadarnya. Dan kita datangkan penasyid Tuan Aiman Siddiq. Nama? Aiman Siddiq. Aiman Siddiq. Subhanallah. Silakan. Dan ni cik isteri, puan isteri bagi mic tu. Dah. Ni mic ni juga. Mic ni juga. Supaya ni penonton di live juga dengar suara dengan jelas. Masya Allah. Allahu Akbar. Sepegang tangan je lah. Okey. Ni Nyanyi apa dah ni Ustazah? Masya Allah. Mungkin ada hikmahnya kan, orang nak mula kenal pandai gambar ni. Boleh jemput ni Tuan Aiman kita ni. Okey. So nak nyanyi lagu apa ni saya ni sebenarnya ni? Baru awak yang juara nasyid pun tak kekasih. Saya lagu nasyid je lah, lagu biasa orang dengar Lagu nasyid. Ni tak ready, so biasalah. Debor sikit lah, normal macam tu. Sumayang
kau dibunuh di dunia sementara untuk hidup di surga yang selama-lamanya. Kaulah wanita terbaik sebaik manusia, namamu tetap menjadi sejarah. Okey, Ustazah. Masya Allah, dah okey. Dah okey. Dah okey. Kita sambung lagi. Subhanallah, sambung lagi. Okey, Masya Allah. Lagi-lagi, panjang sikit. Kalau gitu saya boleh. Kena nasyid kan tak? Kena lebih lah, betul-betul. Panjang sikit. Sebenarnya flu sikit. Tapi memang dia ada dibuat lagunya tersendiri dan memang luar biasa bakat yang Allah berikan. Jadi manfaatkan untuk itu pun baru nak rasa touching ni, kita pun berhenti. Okey, sambung-sambung. Ha? Saya lagu saya sendiri lah, Ustaz. Lagu sendiri. Masya Allah. Tak apa. Kau yang aku dambakan, kau yang aku rindukan, kau yang aku nantikan, kau yang aku sebutkan sampai akhir masa detak jantung ini berhenti. Namun cinta tetap untukmu. Situ je lah kot. Sebab sebenarnya flu lah. Jadi suara Ya. Sebab baru kita baru dia jadi macam mana, macam tengah makan sedap putih gitu kan tak? Baru nak menghayati. Maksudnya lagu tu ditujukan kepada Allah lah. Betul. Lagu Kekasih ni sebuah lagu tentang manusia yang kita nama ni, apa-apa yang kita buat pun di akhirnya nanti kita akan tuju jalan utama kita tetap Allah Taala. Subhanallah. Itu tajuk Kekasih. Ada sambungan lagi lah tu. Ada lagi. Sebab dia baru nak masuk dok apa faham lagi. Minum air dulu, bagi suami minum air dulu. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Sambil chorus Zai. Okey. Kekasih, kau cahaya untuk jiwaku. Kekasih, kau sandaran awal dan akhirku. Kekasih, bukalah pintumu untukku. Kekasih, engkau segalanya sempurna. Okey, Ustaz. Allahu Akbar. Subhanallah. Tepuk kagum kepada Tuan Aiman Siddiq, suami kepada pengacara kita malam ni. Masya Allah. Semoga dengan bakat yang Allah kurniakan boleh membawa ramai manusia dekat dengan Allah. Semoga menjadi satu sumber rezeki yang barakah. Subhanallah. Mungkin ada siapa yang baru kenal ni, Nasyid ke memang orang Terengganu kenal belakang ni, Aiman ni, Tuan Aiman. Siapa baru kenal? Kalau nak follow macam mana? Follow. Okey, boleh ke Instagram saya aimansiddiq_6263. Okey, Aiman Siddiq. Okey, Instagram. Memang Facebook pun Aiman Siddiq. Jadi memang adalah nasyid dalam tu, boleh dilihat apa semua. Boleh, dekat YouTube ada insya-Allah. Itu lagu tu buat sendiri ke? Untuk lagu tadi tu tajuk Kekasih tu single yang paling Latest lah. Maksudnya saya featuring Ali Muhai dengan Ali Bazari, dulu tu kawan saya. Okey, subhanallah. Lirik saya dengan Pak Petri Ayu untuk lagu ni. Oh, Fitri ya? Okey. Lepas ni saya buat lirik. Boleh. Okey, alhamdulillah.
Terima kasih. Alright, Masya Allah. Alhamdulillah. Nampak tak? Saya bukan penceramah saja, saya jadi moderator malam ni. Okey, soalan saya untuk Puan Diana. Ya, saya. Okey, subhanallah. Memang request semua ke lagu dengan cik suami sebelum ada waktu-waktu dia ke? Tak lah, mungkin kalau saya ni kat rumah saya minta, Pa, stop Pa dulu Pa. Oh, bisa stop. Sebab dia punya minat tu. Stop dulu Pa. Gitu. Gitulah. Kalau azan sedap lah ni azan. Azan Allah. Tu saya dah ni. Saya dengar sendiri suami saya azan. Alhamdulillah, syukur dapat suami yang pandai azan sedap. Okey, last. Boleh tak azan? Dah kena dah kita malam ni. Ya, bukan apa. Subhanallah. Astagfirullahalazim. Azan menyebut nama Allah dan Dewan yang mulia ni di stadium kita ni dengan tajuk kita ni, azan tu kan satu syiar kan. InsyaAllah syaitan-syaitan semua lagi kalau malam ni tak faham benda lah, cakap malam ni bicara pasal apa, mari nak selfie dengan Ustazah je ni, bila nak habis ni contoh kan. Kuang-kuangnya boleh kesan daripada azan tu beri semula ni, beri semula. Lepas tu azan boleh azan lah. Pendek je sampai habis lah. Allah, azan pendek. Baik azan pendek. Azan sampai bila subhanallah. Lepas tu jawab lah ya. Doa tu masa subhanallah. Okey. Itu penuhnya. Tak apa. It's okay. Ya, sakit tekuk. Kalau sakit tekuk dah tahu lah kerana tau. Sebab kita baru baik dari COVID kan, 2 orang ni. Betul. Family saya 4 orang. So masih Dalam proses nak recovery. suara je lah recovery. InsyaAllah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا
tamah wassalatu qa'imah bi sayyidina Muhammadin wasilatu wal fadilah wa syarafa darajata an rafi'ah wa ba'sul Muhammadin allazi wa'ata innaka la tuhibbul mi'ad. Amin. Subhanallah, muslimin muslimat. Boleh saya terus sikit lagi lepas tu kita nak tutup dah kan. Betul. Muslimin muslimat, dalam azan tu kan ada seruan, memang indah sangatlah seruan azan yang dialungkan oleh Tuan Aiman kita. Hayya 'ala solah, datang menuju kepada solat. Hayya 'alal falah, datang menuju kepada kejayaan. Umat Islam bukannya diminta untuk meninggalkan sesuatu yang boleh menaikkan martabat Islam dengan apa jua cara. Jadi saya nak bacakan sebagai penutup beberapa perbahasan berkaitan langsung dengan sukan ni, dan terutamanya bola sepak ni, sebab penganjur kita adalah TFC dan mungkin ini juga hasrat dan hajat penaja kita ni kan, Tuan Hafiz yang turut hadir sama, kemudian kita ada pengarah CEO kita, masya-Allah. Tadi kan kita ada sebut sikit bab hukum melihat permainan sukan yang mendedahkan aurat. Jadi ini saya merujuk kepada artikel daripada Jabatan Mufti Wilayah Persekutuan, dan ini adalah perbahasan alim ulama menetapkan 3 syarat hukum menonton sukan yang mendedahkan aurat. Yang pertama, hukum menutup aurat kita kena faham ia wajib secara nas dan mutlak. Yang kedua, melihat kepada aurat secara sengaja tanpa keperluan ia adalah haram. Kita ni melihat aurat, sama ada lelaki tengok aurat lelaki, lelaki tengok aurat perempuan, perempuan tengok aurat lelaki, ataupun perempuan tengok aurat perempuan, hukumnya tanpa keperluan adalah haram. Tapi kalau disebabkan keperluan, contoh doktor dan sebagainya, itu cerita lain lah. Tetapi tanpa hajat dan keperluan maka ia adalah haram. Hukum asal menonton sukan dan permainan ia adalah harus. Cuma persoalan sekarang, apakah hukum menonton perlawanan sukan yang mendedahkan aurat? Yang pertama, antara sukan yang jelas haram disebut dalam artikel ni, macam gimnastik, renang, mana-mana sukan yang mendedahkan aurat secara sangat meluas, terbuka dan sangat tidak sopan, maka sama ada lelaki atau perempuan, sebab perempuan pun ada batas aurat dia melihat juga, maka hukumnya adalah berdosa. Sebab itu kita kata tadi tu, bukan sukan tu yang problem, tetapi kita ni yang mengaturkan dan menguruskannya. Subhanallah, muslimin muslimat. Di sini kami bawakan fatwa-fatwa dan pandangan para ulama berkenaan dengan isu khususnya menonton bola sepak dan acara sukan. Fatwa Lajnah Ad-Daimah memfatwakan harus menonton acara sukan selagi mana ia masa Cik Aiman nasyid apa semua tak jadi lah. Cik Aiman jangan lari tau, duduk situ. Cubaan, dugaan, ujian. Kita faham ya tu si kena suruh berhenti. Okey, sikit. Okey, kita kena tengok ni, kalau dok sekarang mungkin kita tak baca, kita pun ambil peluang ni ya, kita belajar ilmu ni. Subhanallah, memfatwakan harus menonton acara sukan selagi mana ia tidak melibatkan sebarang unsur yang haram seperti mengabaikan solat, mendedahkan aurat, pencampuran lelaki dan perempuan ataupun perjudian. Syekh Ziyad bin Sa'ad Ali Hamdan Al-Ghamidi, hukum sukan bola sepak ialah haram tanpa syak. Bahkan keharamannya lebih berat berbanding arak dan judi. Okey, ini ada ulama yang mengatakan haram bola sepak, dia ada hujah dia. Sebab sejarah bola sepak tu sendiri. Siapa yang nak tahu, saya pun tak nak kupaslah sejarah bola sepak tu, bagaimana permulaan sukan bola sepak tu sejarahnya berlaku dan ada kaitan dengan penghinaan Islam. Yang tu boleh Google sendirilah. Jadi tetapi pendapat ini tidaklah diambil sebagai pendapat yang kuat. Itu seolahnya itu pendapat peribadi, tapi Syekh Ziyad ni adalah satu ulama yang besar. Syekh Dr. Yusuf Al-Qaradawi, Presiden Kesatuan Ulama Sedunia, memberikan rukhsah kepada atlet yang terpaksa menempati piawai pemakaian tidak menutup aurat secara sempurna. Rukhsah ini juga terpakai kepada penonton acara sukan tersebut, sekalipun kaum muslimin mestilah berusaha sedaya upaya untuk mengamalkan tuntutan agama supaya menutup aurat. Dia macam ni. Di Malaysia tak ada larangan, tapi yang saya baca, bila pergi mewakili negara kepada sukan peringkat dunia antarabangsa, maka di situ ada larangan untuk memakai seluar bahagian dalam tu. Jadi sekiranya ada larangan ini, maka ada keringanan.
maka kita yang menonton juga ada keringanan. Ini adalah pendapat Dr. Yusuf Al-Qadhawi. Syekh Faisal Maulawi berkata, Timbalan Pengerusi Majlis Fatwa dan Penyidikan Eropah menyatakan bahawa tiada nas syarak yang mengharamkannya. Dakwaan bahawa menonton acara sukan ialah haram secara mutlak ada tidak benar. Jadi ada yang harus, ada yang haram. Dan yang terakhir yang saya rasa nak sebut pada malam ini, muslimin muslimat dimati Allah sekalian, berkenaan dengan hukum menyokong kelab bola sepak yang mengiktiraf LGBT ataupun bola sepak yang ada kerjasama dengan Yahudi. Kan kita tahulah ni, nak sebut pun hampir semua bola sepak yang diminati peringkat dunia tu ada bola sepak yang mengiktiraf LGBT, bola sepak yang memberikan sokongan ataupun sumbangan secara tak langsung kepada Israel, Yahudi dan sebagainya, kepada barat lah kita kata, kepada orang kafir lah kita kata. Kan pasukan bola tu pasukan bola bukan orang Islam pun. Jadi apakah hukumnya? Jadi jawapan ni daripada alim ulama ni, maksudnya alim ulama ni betapa mereka ini menitik berat dan menjaga hak orang Islam supaya kita ni hidup dalam keadaan tenang. Ada persoalan, ada jawapan. Kita sendiri mesti kena tahu apa yang kita buat ni, minat kita ni dapat redha Allah ke murka Allah. Minat kita ni kepada bola ni dapat murka Allah ke redha Allah. Jadi di sini jawapan ringkas, tidak menjadi satu kesalahan untuk meminati mana-mana kelab bola sepak yang menyatakan solidariti atau kelab yang berkempen ke arah normalisasi LGBT jika menyokong kelab tersebut sekadar untuk hiburan atas dasar mereka sebagai pasukan bola sepak. Ada pun sikap mereka berkenaan isu LGBT atau hal lain, maka itu berada di luar bidang kuasa kita. Jadi yang kita sokong adalah pasukan bola sepak tu. Yang kita minat pasukan bola sepak. Waktu yang sama kita tidak redha dengan apa yang mereka lakukan terhadap sesuatu yang bertentangan dengan syarak. Kita faham. Jadi janganlah semudahnya kita ni nak menuduh, kau sokong bola sepak yang iktiraf LGBT, kau pun sama iktiraf LGBT. Ayat ni tak sah sebenarnya. Ayat ni tidak dibenarkan untuk diguna pakai. Ia tidak seiring pun dengan penilaian syarak. Kan kata, oh sokong kumpulan ni, kau pun samalah, maksudnya sokong judi. Tahu tak kumpulan ni buat judi apa semua, yang ni sokong Israel ini, barat apa semua ni, kau bersama-sama ni. Jadi dalam keadaan tersebut berhati-hatilah kita untuk mengecam atau untuk menjatuhkan hukum kepada orang lain, sebab perkara ini masih lagi dalam ruang lingkup perbincangan alim ulama. Jadi dalam waktu yang sama kita tidak redha lah, bukan bersetuju dengan mentang-mentang minat bersetuju semua, sokong semua, tidak. Kita bersetuju dalam satu hal, kita tidak bersetuju dalam hal yang lain. Jadi subhanallah, mudah-mudahan apa yang kita kongsikan pada malam ini, Masya Allah, kalau ikutkan soalan tu banyak lagi kan. Betul. Tapi masa kita sudah habis. Boleh ke saya buat kesimpulan? Boleh Ustaz. Boleh ya? Betul. Jadi tuan-puan dimati Allah sekalian, kita mendoakan TFC, Terengganu Football Club hitam putih kita ini mendapat rahmat, mendapat redha, mendapat pertolongan Allah, sehingga kan TFC ini akan satu hari nanti melahirkan pemain bola sepak bertaraf dunia dan pemain bola sepak, amin ya rabbal alamin, dan pemain bola sepak yang menaikkan nama Islam, pemain bola sepak yang menunjukkan imej Islam, pemain bola sepak yang menyebabkan ramainya orang memeluk agama Islam. Sebab hebatnya pemain bola sepak ni, sampai orang nak kenal, oh rupanya orang Islam ada pemain bola sepak hebat macam ni. Kemudian orang follow kehidupan dia, kemudian FB dia di follow, kemudian dia mula share aktiviti dia dengan Al-Quran, aktiviti dia dengan majlis ilmu, bagaimana dia share pula kehidupan dia dengan dia dengan alim ulama, sehingga kan ramai orang kerana jatuh cinta kepada dia, mula jatuh cinta dengan apa yang dia cintai. Dia menghormati ulama, orang pun menghormati ulama. Itu yang kita nak sebenarnya, kita mendoakan, dan kita tidak pernah diskriminasikan. Bukannya orang agama ni dengan orang pasukan bola, pasukan sukan ini terpisah. Kita sebenarnya saling melengkapi, saling menyokong, saling menguatkan. Semua ada peranan masing-masing. Jangan kata orang agama dia ada peranan naikkan agama, orang sukan ada peranan naikkan agama, orang ekonomi, orang berniaga, orang apa jua pekerjaan sebenarnya kita menuju kepada untuk menaikkan agama yang kita cintai, yang mana dengan melaluinya lah akan mengumpulkan kita semua di syurga Allah yang abadi. Amin ya rabbal alamin. Saya mohon maaf salah dan silap. Saya ucap terima kasih kepada semua. Mungkinlah apa yang dibincangkan tu tak sebagaimana yang dihajatkan, tapi itulah yang Allah izinkan. Dan insya-Allah mungkin sebagai penutup, Puan Mardiana boleh buat penutup. Lepas tu sebagai penutup betul-betul
sikit je daripada Tuan Aiman kita. Biasa persembahan gitu penutup dia tutup. Sama ada dengan selawat ke dengan apa? Wallahu alam. Saya mohon maaf salah dan silap. Terima kasih semua yang hadir di alam maya dan di mana saja. Di sini kita bertemu di syurga Allah kita bersatu. Aqulu qauli hadza astaghfirullahal azim wa atubu ilaih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan ada hebahan sikit, esok ceramah kuliah duha perdana di Masjid Kampung Batu Enam, Masjid Taqwa, depan rumah saya saja. Tak jauh dari sini, lebih kurang dalam 10 minit. Kalau pemain bola, dia boleh sampai 5 minit saja. Subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, baik, alhamdulillah Ustazah. Rasanya sejam lebih juga sesi kita pada malam ini. Orang kata apa, sangat singkat waktu dia. Kalau saya tengok kakak ibu-ibu kat depan saya ni, ada orang kata betul, mesti saya dah puas lagi dah nak dengar dah. Sebabnya kita duk galik dengar Ustazah punya, orang kata apa, betul lah, tutur kata yang begitu sopan, orang kata apa, yang dapat memberikan kita satu aura yang alah, tak puas dengan ceramah Ustazah. Okey, baik, alhamdulillah. Demikian tadilah sesi orang kata apa, perbincangan bual bicara santai kita pada malam ini bersempena dengan program Terengganu Football Club Black and White Day 2022. Dan alhamdulillah berkat doa semua hadirin hadirat yang hadir pada malam ini, sama ada di secara fizikal dan juga secara di alam maya, kita doakan agar pasukan bola sepak Terengganu Football Club TFC ini menjadi satu pasukan bola sepak yang maju, kata apa, dan juga diberkati dan juga sejahtera semua pemain-pemainnya. Dan alhamdulillah insya-Allah dapat orang kata apa, melakarkan satu fenomena baru yang menunjukkan bahawa pasukan ini pasukan yang dikemudikan ataupun pasukan yang memberikan imej Islam secara keseluruhannya, insya-Allah. Dan hadirin yang dihormati sekalian, maka selesailah daripada saya, insya-Allah, dan juga Ustazah, dan kita ada tetamu istimewa lah kalau kira Ustazah ni tepi kita pada malam ni pula. Ni betul-betul impromptu, yang mana bersama-sama dengan kita dalam program Bicara Santai pada malam ini, bersama sekali lagi mewakili pihak penganjur, pihak penaja, saya nak ucapkan ribuan terima kasih kepada Ustazah kerana sudi bersama-sama dengan kita pada malam ini. Dan semoga kita semua dapat orang kata apa, manfaatkan ilmu yang ada yang disampaikan oleh Ustazah Asma Harun pada malam ini. Dan orang kata apa, sesungguhnya yang baik itu datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan yang kurang itu, yang lemah itu adalah daripada kelemahan diri saya sendiri. Alhamdulillah, terima kasih sekali lagi. Dan saya nak pass mic ni macam saya kata tadi lah kepada Aiman, saudara Aiman, dan mungkin kita boleh tutup dengan selawat ke atas junjungan Nabi Muhammad SAW. Dan maka saya rasa itulah, saya serahkan kepada Aiman, dan daripada saya Diana dan juga Ustazah. Alhamdulillah, baliklah dengan selamat, insya-Allah semoga selamat sampai di rumah, dan kita terus kekal positif, kekal stay healthy, ya. Okey, insya-Allah. Terima kasih sekali lagi. Selawat gitu. Okey. Okey ni kak. Okey, lebih dulu terima kasih Kak Ustazah Asma Harun. Thank you so much. Sorry sebab ni lah tiba-tiba kena turun sini kan. Maksudnya gitu lah. Okey, jadi sama kita selawat ke Nabi Muhammad SAW. Terimalah. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. 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 Okey.
Masya Allah, Alhamdulillah, Alright. subhanallah. Terima kasih. Terima kasih, Kak Aiman. Masya Allah, jadi sekali ikut